Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Diharapkan para penonton dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke pameran yang bertajuk Penghayatan Akidah dan Ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina pribadi dan jati diri Muslim yang dianjurkan oleh kelas kami, iaitu PPISMP ambilan Jun 2023 kelas Pai A. Syukur kehadrat Ilahi di atas kesempatan masa untuk menjayakan program pada pagi ini, pada pagi yang indah ini. Saya Muhammad Dinil Azwani bin Muhammad Rosli akan menerangkan tentang tajuk yang dikatakan sebentar tadi. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat dan mendalami tentang maksud as-sunnah, pembahagian as-sunnah, definisi ibadah beserta contohnya, dan juga ta'rif akidah beserta dengan contohnya. Sebelum itu, marilah kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan as-sunnah. Maksud as-sunnah dari segi bahasa iaitu sirah dan perjalanan, yakni sirah dan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi istilah pula, segala ucapan, perbuatan, pengakuan iaitu ikrar dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada baginda dilantik sebagai rasul sehinggalah beliau wafat. Maksudnya di sini, kita sebagai umat Islam sewajarlah mengikuti as-sunnah dan jadikannya sebagai panduan hidup. Dan kita juga dilarang dan ditegah menghina dan mencaci as-sunnah, kerana itu ialah perbuatan yang dimungkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalil berpegang kepada as-sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnah nabiyyi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah pula? Ibadah dari segi bahasa patuh, taat, tunduk dan sembah. Maknanya kita sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istilah pula, tindakan mengikut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diserukan oleh para rasul, sama ada ia berbentuk suruhan atau larangan. Maksudnya di sini, ibadah merangkumi segala perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang marilah kita teruskan perjalanan pameran kita dengan melihat contoh-contoh penghayatan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Contoh yang pertama ialah solat berjemaah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjemaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Maksudnya, solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Pelaksanaan solat secara berjemaah juga dapat mengikat tali persaudaraan antara sesama masyarakat Muslim. Kesatuan yang dibentuk antara masyarakat sesama Islam ini boleh dijadikan sebagai senjata untuk memperkasakan nilai kerohanian dan keimanan. Ini kerana amalan solat secara berjemaah ini penuh dengan himpunan doa dan munajat orang-orang Islam. Seterusnya, kita juga mestilah memperbanyakkan amalan sedekah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqah min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Yang bermaksud,
tidak akan berkurang harta dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Sebagai umat Islam, kita perlu menghindarkan diri daripada tergolong dengan sifat kedekut. Hal ini kerana ia menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Antara kelebihan sedekah ialah ia dapat mendidik jiwa seseorang itu untuk memupuk rasa berkorban untuk orang lain, melepaskan apa yang dimiliki agar dapat membantu orang lain yang dalam kesusahan. Dengan bersedekah ini juga ia dapat memupuk rasa kasih sayang serta mengeratkan lagi silaturahim antara saudara se-Islam. Jadi, apakah pula yang dimaksudkan dengan akidah? Dari segi bahasa, ikatan dan juga simpulan. Dari segi istilah pula ialah keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun-rukun iman dan perkara-perkara gaib. Jadi di sini ia menjelaskan kita mestilah mempercayai terhadap rukun-rukun iman dan memahaminya dengan lebih teliti. Sekarang marilah kita teruskan perjalanan pameran kita dengan melihat contoh-contoh penghayatan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah. Yang pertama ialah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya ialah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnah nabiyyih. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah nabinya, iaitu sunnah Nabi SAW. Untuk itu, betapa pentingnya buat kita untuk mempelajari dan menekuni Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Ini kerana apabila kita meninggalkan salah satu daripada sumber yang penting ini, maka sudah tentu kita akan menyimpang dan menyeleweng daripada asas kebenaran. Telah banyak fatwa atau kenyataan daripada ulama bahawa manusia itu akan lebih menyeleweng apabila mereka mula menolak dan meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Justru itu, marilah sama-sama kita menginsafi dan menjunjung setinggi-tingginya kitab Allah, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, kerana ia merupakan dua sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Majlis kita pada hari ini sudah hampir ke penghujung. Jadi, contoh yang terakhir yang saya akan hujahkan ialah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ini merupakan salah satu daripada rukun iman. Dalilnya ialah an Aisyah qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikati min nurin wa khuliqal janna min marijin min narin wa khuliqa adama mimma wusifa lakum. Artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berasal dari cahaya serta memiliki kekuatan yang dahsyat dan kemampuan-kemampuan hebat lainnya. Beriman kepada malaikat artinya kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai malaikat. Iman kepada malaikat merangkumi beberapa perkara, iaitu mengimani kehidupan malaikat, mengimani sifat-sifat malaikat, dan juga mengimani tugas-tugas malaikat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang kita dapat daripada pameran ini ialah kita mestilah mengikuti sunnah Rasulullah SAW agar kita lebih mendekatkan diri dengan Allah dan Rasulullah SAW. Hal ini akan membentukkan jati diri kita yang jitu dan juga peribadi yang elok. Tegaslah bahawa sunnah Rasulullah SAW adalah amalan yang baik dan juga kita mestilah dekatinya.